صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kala maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 13 baris yang ke-18 daripada atas. Muka surat 13 baris ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mudah-mudahan bahawa engkau berkata, sebenarnya telah datang khabar, telah datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu fardu, satu kefarduan, satu kewajipan atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Mudah-mudahan bahawa engkau berkata, sebenarnya telah datang khabar, telah datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang insya-Allah kebanyakan kita mengetahui sekurang-kurangnya hukum menuntut ilmu agama, walaupun hadis ni kita tak ingat sekalipun. Hadis Nabi talabul ilmi faridatun ni, kalau kita tak ingat sekalipun, kefarduan menuntut ilmu agama memang kita sangat-sangat mengetahui, yang mana kefarduan kewajipan menuntut ilmu agama Allah ini adalah kewajipan yang ijma' ulama'. Kefarduan kewajipan yang ijma' ulama' menuntut ilmu atas orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Menuntut ilmu tu kewajipan, kefarduan. Berilmu, menguasai ilmu atas kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi kefarduan kewajipan adalah ikhtiar dan usaha kita, iaitu menuntut ilmu, mencari ilmu. Itu ikhtiar dan usaha kita. Ikhtiar dan usaha kita itulah yang difardukan, yang diwajibkan atas kita. Menuntut ilmu, mencari ilmu. Kemudian memahami ilmu, menguasai ilmu, itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang ikhtiar usaha tidak membekah sama sekali. Itu usaha kitanya adalah menuntut ilmu, mencari ilmu. Kemudian kita memahami, menguasai ilmu, itu qada dan qadar Allah. Ikhtiar usaha itu tak bekah sama sekali. Yang menjadikan kita mengetahui dan menguasai ilmu adalah datang dari qada dan qadar Allah.
Walaupun kita berpegang bahawa kita ada ikhtiar dan usaha, ikhtiar usaha kita tak boleh bekah, ianya qada dan qadar Allah, tetapi diri ikhtiar usaha kita pun tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ikhtiar usaha kita tak boleh bekah, bukan hanya yang menjadikan kita mengetahui itu qada dan qadar, kita memilih untuk menuntut ilmu, kemudian kita menuntut ilmu, gerak diam kita tu tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun disandarkan memilih dan berusaha adalah kepada diri kita sebagai hamba, tetapi tetap pilihan dan perbuatan kita pada menuntut ilmu, mencari ilmu tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ilmu? Ni pertanyaan Imam Ghazali rahimahullah. Maka apa ilmu yang tuntut akan dia, yang tuntut akan dia akan ilmu, fardu yang lazim, kewajipan yang mesti. Fardu yang lazim, kewajipan yang mesti. Lazim dengan makna mesti. Kita lazim ni terkadang makna lain kita ni. Kita lazim ni kadang-kadang macam contohnya kelaziman. Mana apa tu? Hak kebiasaan tau. Lazimnya, gitulah. Lazimnya disapadah masa ni. Itu lazim makna hak biasa-biasa. Di sini lazim dengan makna mesti. Jadi Imam Ghazali kemukakan pertanyaan selepas didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmu adalah kefarduan, kewajipan atas orang Islam lelaki, orang Islam perempuan. Kemudian Imam Ghazali susuli dengan pertanyaan. Pertanyaan ni, pertanyaan yang pertama, maka apa ilmu yang tuntut akan dia, akan ilmu fardu yang lazim, fardu yang mesti tu? Ilmu mana? Hak tuntut ilmu kefarduan kewajipan. Apa ilmu? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula, dan apa haknya? Apa haknya? Hak ilmu. Dan apa haknya? Hak ilmu. Sakat dia. Sakat ilmu. Sukatan dia. Sukatan. Ataupun mungkin sekarang sebut silver. Gitulah. Silver makna apa? Sakatan tau. Sukatan. Sakatan. Sukatan ke sakatan? Sukatan. Sakatan ke apa? Sukatan. Kalau sakatan ke apa? Sakat tu kacau. Lepas tu sakatan, sukatan. Gitu. Tak ada sukatan. Tak apalah. Hak ni sukatan. Dan apa haknya? Apa dia punya kadar dia? Sukatan dia. Tentang ilmu yang tak dapat tiada. Yang tak dapat tiada tu lazim lah. Yang mesti. Yang tak dapat tiada bagi hamba daripada menghasilkan dia. Menghasilkan ilmu di dalam pekerjaan ibadah. Di sini didatangkan dua persoalan. Kemudian kedua-dua persoalan ini akan disusuli dengan jawapan daripada Imam Ghazali rahimahullah. Tetapi kenapa dimulai dengan persoalan? Dimulai dengan persoalan itu di antara kaedah
menyampaikan agama, di antara kaedah menyampaikan agama adalah dengan persoalan. Sebagaimana Nabi SAW terkadang bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, apakah engkau ketahui begian. Sahabat pun jawab, kami tidak mengetahui, Allah dan Rasul yang mengetahui. Kami tidak mengetahui. Yang pastinya para sahabat tidak mengetahui, sebab belum lagi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa Nabi buat pertanyaan? Adakah engkau ketahui? Walahal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan. Pastilah sahabat tidak mengetahui. Jadi buat pertanyaan ni salah satu kaedah penyampaian. Yang mana buat persoalan tu akan menjadi satu tarikan dipanggil. Dia panggil auqa' fi nafsi, dia panggil. Auqa' fi nafsi ni apa? Makan dalam ke apa mana? Makan dalam ataupun menjadi satu tarikan. Menjadi satu tarikan. Yang mana terkadang satu-satu perkara tu kita tidak menyedari perkara tu kita tidak ketahui. Melainkan apabila didatangkan pertanyaan, oh ya sungguh, kenapa kita tidak terfikir untuk bertanya soalan tersebut, walahal memang kita tidak ketahui. Bila dikemukakan pertanyaan, barulah kita makan dalam lah dia panggil. Oh ya sungguh, kenapa tidak pernah terlintas kita nak tanya ni? Kan gitu. Sebab tu kadang-kadang orang mengajar sendiri dibuat pertanyaan. Dibuat pertanyaan. Tetapi bukan perlu kepada jawapan. Tujuan pun buat pertanyaan. Dia panggil auqa' fi nafsi ni. Nak jadi satu tarikan. Nak jadikan satu tarikan, sepatutnya kita yang tanya perkara ni. Tapi kita tak perasan pun bahawa perkara ni sebenarnya kita tak tahu. Bila dimukakan pertanyaan, oh ya sungguh, sebenarnya apa? Pada ni. Atau dia panggil apa? Auqa' fi nafsi. Orang panggil apa? Makan dalam ke, begitulah apa maksud dia. Mana menjadi satu tarikan. Dengan kaedah mengemukakan pertanyaan. Kemudian yang bertanya sendiri yang mendatangkan jawapan. Macam di sini. Dua pertanyaan Imam Ghazali ni, Imam Ghazali pun susuli dengan jawapan yang detail. Soalan yang pertama, apakah ilmu yang tuntut akan dia? Fardu yang lazim, kewajipan yang mesti, ilmu apa? Itu soalan pertama. Imam Ghazali pun datangkan jawapan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dia akan bicara di bawah. Soalan yang pertama kita boleh jawab. Itu soalan yang memang kita boleh jawab lah. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kenapa tauhid, fiqh, tasawuf? Kenapa tidak Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi meninggalkan dua perkara. Taraktu fikum amrain. Aku tinggal pada kamu dua perkara. Yang mana kamu tidak akan sesat, Nabi kata, selama mana kamu berpegang dengan dua perkara, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak ditinggalkan oleh Nabi. Tetapi kenapa ilmu yang wajib dituntut akan dia tu hak kewajipan yang lazim, yang mesti? Jawapannya tauhid, fiqh, tasawuf. Kenapa tidak ilmu tafsir dan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walhal apabila disebut ilmu syariah, ilmu agama,
keluar 5 ilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis, tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi dalam kitab Minhaj Imam Ghazali datangkan jawapan daripada persoalan yang pertama, tauhid, fiqh, tasawuf. Tafsirnya letak di mana, hadisnya letak di mana. Ini kita ambil faham boleh. Faham tak ni? Sebab kadang-kadang ada tempat-tempat nak kepada tafsir dan hadis. Itu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab tauhid, fiqh, tasawuf ni mereka tak apa nak. Mereka nak tafsir dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bicara kenapa jawapan Imam Ghazali nanti ilmu yang wajib kita tuntut, fardu yang lazim, kewajipan yang mesti, tauhid, fiqh, tasawuf. Kemudian pergi pada ilmu tafsir dan hadis, pergi kepada fardu kifayah. Kenapa? Nanti insya-Allah kita akan bicara. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Soalan kedua ni nanti yang akan panjang bicara dalam kitab Minhajul Abidin, yang mana sebelum daripada ni saya duk sebut sama-sama. Kenapa saya ambil kitab Minhajul Abidin, kemudian ambil di tajuk Aqabah yang pertama, Aqabah ilmu. Bukan betul-betul ambil kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Kalau betul-betul ambil kitab Minhajul Abidin, kena ambil daripada awal. Kena ambil daripada awal. Dia mengaji kitab ni daripada kulit ke kulit. Itu belajar kitab. Daripada kulit ke kulit. Itu ayat. Ayat orang pondok gitulah. Kulit ke kulit. Jangan kita jadi timbul persoalan pula. Oh, belajar kulit, isi tak belajar. Di kulit ni tak ada tulisan di kulit ni. Kulit depan tu adalah nama kitab. Kulit belakang, terjemahan Minhaj ni memang kosong sungguh. Kulit ke kulit tu belajar daripada awal sampai akhir. Kita kena belajar daripada awal ke akhir. Itu panggil ni baca kitab Minhajul Abidin. Jadi kita nak belajar mesti daripada awal sampai akhir. Orang yang nak mengajar mesti belajar daripada awal sampai akhir. Dia gitu. Kita nak belajar mestilah daripada awal sampai ke akhir. Semua orang kena belajar. Walaupun sekarang sudah mengajar, tapi asalnya mesti belajar. Orang mengajar bukan timbul-timbul mengajar. Mesti di permulaannya belajar. Jadi yang nak mengajar tu samalah juga. Mesti belajar daripada kulit ke kulit. Kemudian mengajar kulit ke kulit. Jangan kita nak belajar kulit ke kulit dengan orang yang membaca sendiri. Kalau begitu, baik kita membaca sendiri. Oh, kalau kita membaca sendiri kan, nanti kan salah faham. Kalau orang mengajar membaca sendiri, tidak ada kemungkinan yang sama, iaitu salah faham. Sama saja. Jadi sebagaimana kita nak belajar kitab, kulit ke kulit, orang yang nak mengajar kitab, dia sama macam kita juga, asalnya dia belajar kulit ke kulit. Itu baru betul-betul belajar kitab. Tapi saya ambil kitab Minhaj ni bukan ambil daripada awal. Saya hanya nak fokus kepada Aqabah ilmu sahaja. InsyaAllah lepas habis Aqabah ilmu barulah nak pergi kepada kitab mana. Baru nak pergi pada kitab. Di antara yang saya sebut sebelum ni, kenapa kalau saya ambil Aqabah ilmu dalam kitab Minhajul Abidin, di antaranya dalam kitab Minhajul Abidin akan ni halusi detail hak soalan yang kedua ni. Hak soalan yang kedua dan apa haknya, sukatannya, kadarnya, kadar ilmu yang fardu tak dapat tidak tu.
bagi hamba daripada menghasil akan dia akan ilmu di dalam pekerjaan ibadah, dalam pengabdian diri kita kepada Allah. Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, hak dia setakat mana? Hak tak dapat tidak. Ni mau ada kata. Tak dapat tidak. Mesti. Dalam pekerjaan ibadah, tak dapat tidak. Tapi kalau dia punya hak, dia punya sukatan dia ni, kita tidak mempelajarinya, maka tidak dinamakan kita tu di dalam beribadah, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak jawapan detail dalam kitab Minhaj daripada soalan kedua ni lah sangat-sangat mustahab kita ambil molek. Ada ni. Mana sekarang ni ilmu yang wajib fardu ain kita belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf ni luah. Terutama sekali fiqh, sangat luas. Belajar tak akan habis. Kadang-kadang orang tanya, belajar lama dah, tak habis-habis ke? Belajar tak akan habis ilmu. Yang habisnya kita. Yang habisnya kita. Sama ada habis belajar malah ataupun habis umur mati. Itu je lah kitanya. Ilmu tak akan habis. Ilmu agama Allah ni luas. Tauhid, fiqh, tasawuf pun luas. Tadilah terutama fiqh. Jadi hak tauhid, fiqh, tasawuf hak luas ni, hak sukatan, hak fardu ainnya hak mana? Ni mustahab. Sebab kita belajar pasal kapung. Belajar pasal kapung kita ni. Belajar untuk, kalau cakap kapung kau, untuk makan le. Apa makna makan le? Untuk makan le. Mana kalau kita kata belajar untuk mengabdikan diri akan Allah. Untuk agama kita. Kodoh hak tak dapat tidak ni. Pengabdian diri kita kepada Allah dibina asasnya iman, akidah, tauhid. Ini ilmu yang pertama. Pengabdian diri kita kepada Allah zahir dan batin. Pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggal kalangan zahir dan batin. Untuk menjadikan kita ni dalam pekerjaan mengabdikan diri kepada Allah. Setakat mana hak tak dapat tidak kita kena belajar daripada ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Yang kita belajar hanya untuk makan le. Kita bukan ada mewah-mewah pun. Kalau kita makan jasmani lah, kalau kita makan minum kehidupan kita ni, kalau kita belajar pesen kapung sekali sehari, mana kalau kita kata makan sekali sehari, tak bangun kalau makan sekali sehari. Kalau awak banding dengan makanan jasmani. Ini makanan rohani. Dalam pengabdian diri kita kepada Allah. Penentuan selamat tak selamat kita di dunia dan di hari akhirah. Dengan hak tak dapat tidak ni dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula macam saya sebut berulang kali, hak sukatan fardu ain itu tak wajib pun kita belajar. Sebab menjadi kewajipan ibu bapa kita ajar kita sebelum kita balik, kita nak belajar ke, kita tak mau belajar ke, kita tetap diajari oleh ibu bapa kita. Kita balik lengkap dah fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, tidak ada kewajipan dah kepada kita mempelajari. Kewajipan ni naik atas orang balik. Kewajipan naik atas orang balik. Bila kita balik dalam keadaan sudah diajar oleh ibu bapa kita, maka tak ada lah kewajipan kita mempelajari. Sebab kita sudah diajar lengkap fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf sebelum kita masuk amal balik.
Yang menjadi kewajipan kitanya beramal. Itu kewajipan kita. Tetapi kita balik, terkadang kita tidak dilengkapkan ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Kita rupa beribadah daripada sebelum balik, daripada budak-budak lagi. Sembahyang, puasa tak pernah tinggal. Tapi akidah kita macam mana? Pegangan kita macam mana? Orang Islam berimanlah. Tu salah sangat-sangat begitu. Kalau keluar kata-kata orang Islam berimanlah, ni memang abang kata apa ni, tak ada asas ilmu bab iman, ilmu bab akidah. Islam, iman. Islam kita warisi, iman kita tidak warisi. Orang Islam tidak semestinya beriman. Orang Islam berimanlah, cuma iman lemah. Itu jauh sangat tu. Buat mudah. Berkaitan dengan iman, akidah, tauhid yang menjadi asas kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersemai berpuasa daripada budak, macam mana pekoh semayang kita? Kita berjemaah daripada budak. Ayah kita sentiasa bawa kita hadir berjemaah. Macam mana hukum pekoh berkaitan dengan syarat berjemaah? Dan di antara salah satu dari syarat berjemaah, timbullah pembicaraan muafiq dan masbuk. Itu hanya satu daripada pembicaraan 12 syarat berkaitan dengan syarat untuk sah kita menjadi makmum. Bukan satu-satunya syarat untuk sah berjemaah mengetahui berkaitan dengan muafiq dan masbuk saja, bukan. Itu salah satu dari syarat, 12 syarat. Dan masyhur muafiq masbuk pun terkadang tidak dipelajari. Berjemaah daripada budak. Ini masalah kita. Memang kita berjemaah daripada budak, tapi ilmu fardu ain bab hukum berjemaahnya macam mana? Jadi mempelajari syarat berjemaah termasuk muafiq masbuk fardu ain. Fardu ain lah. Tapi tidak pernah dipelajari. Bila kita balik seumpama tu, guna kita pun sudah ada catatan amalan sendiri sebab kita sudah balik, dalam keadaan kita tidak memulai mempelajari fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf sampai kita umur 20, 30, 40, alhamdulillah terbuka hati kita nak belajar ilmu fardu ain. Tapi kena ingat, kita sudah lama duduk dalam keadaan dosa besar mengekali jahil fardu ain. Yang malaikat catat dosa besar tu setiap saat. Itu dosa besar mengekali jahil fardu ain. Dosa besar akidah terpesong, dosa besar yang lain. Dosa besar sembahyang tak betul, dosa besar yang lain. Dosa besar riak, ujud takabur, dosa besar yang lain. Kita nak bertaubat dengan memulai kita akabah yang pertama, belajar ilmu agama. Tapi belajar ilmu agama tu kemudian sangat. Sekali sehari tak jadi waktu. Walaupun untuk kadar fardu ain. Tapi saya biasa sebutlah, Allah Ta'ala kurniakan pada masa kita ni, masa yang agak sibuklah. Sebab kita ada kerja untuk cari nafkah. Benda ni nafkah diri, anak bini kita. Jadi kalau setakat maghrib tu insya-Allah lah. Kalau nak belajar betul benar, hidup pondok contohnya, tak mampu kita. Sibuk kita. Tetapi Allah Ta'ala jadikan, pada masa kita sibuk tu, Allah Ta'ala jadikan langit terbuka. Dengan teknologi. Teknologi itu ciptaan manusia. Hanya pada zahir ciptaan manusia. Itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Teknologi itu adalah jenama dia. Syarikat mana, kilang mana, negara mana. Tu hak zahir dia begitulah. Hakikinya itu semua datang daripada qada dan qadar Allah. Jadi Allah jadikan langit terbuka. Maknanya pengajian tu di mana-mana sekalipun kita boleh mengikuti. Kalau kata kita boleh mari masjid untuk kuliah maghrib,
Sama ada fardu ain tauhid, sama ada fardu ain fiqh, sama ada fardu ain tasawuf. Tapi untuk kuliah maghrib di tempat lain, yang fardu ain lain pula, kita boleh ikuti kemudian. Maknanya kita boleh dalam sehari-hari itu sekurang-kurangnya satu kuliah fardu ain tauhid, satu kuliah fardu ain fiqh, satu kuliah fardu ain tasawuf. Kita boleh susun. Yang kita masuk majlis ilmu mungkin satu, hak dua lagi tu kita ambil rakaman, gitulah. Kena jalan seumpama ni. Itu cerita permulaannya, apa hak dia, apa sukatan dia. Ni soalan kedua. Tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain jelas. Tiga tu. Daripada tauhid, fiqh, tasawuf, ada sebahagiannya fardu ain dan sebahagian besarnya fardu kifayah. Kita boleh sebut. Tapi hak fardu ain tu hak mana? Adalah tu, tak boleh gitu. Kita bukan mewah ni. Kalau kita mewah tak apalah. Duk pondok belajar daripada pagi sampai ke malam, belah-belah kitab, tak apalah. Tak tahu dia punya hak dia pun. Sebab dia banyak kitab yang dipelajari. Hak kita tadi tu. Kita nak kuliah maghrib satu, hak dua, tiga kuliah lagi kita ambil rakaman. Ada masa je kita ikuti. Pun masih lagi kita kena fokus. Permulaan. Lepas kita alhamdulillah beres dah, kita pun bebas. Apa makna bebas? Kita memang tak sempat sungguh masa. Kita nak tangguh belajar, tak apalah, kita bebas dah. Ataupun kita nak mengulangi, terpulang. Ataupun kita nak mendalami fardu kifayah, terpulang. Selepas kita hak fardu ain tu kita selesai. Tapi mana hak yang kita kata selesai tu? Itu kata mustahak tu. Hak soalan yang kedua. Sebab itulah saya biasa duk sebut hak kitab Minhaj ni, hak berkaitan dengan sukatan fardu ain. Selain daripada kalau kita lebih kecil, kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin jadi dia ada di dalam tu hak fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf di dalam tu. Tapi dalam kitab Hidayatus Salikin, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf tu dia agak singkat saja pembicaraan. Hak panjang pembicaraan ni dalam kitab Minhajul Abidin. Hak pembicaraan fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, hak soalan yang kedua. Soalan pertama, apakah ilmu yang wajib fardu ain kita mempelajari? Soalan yang kedua, hak kadar hak fardu ain tu hak mana? Yang mesti yang tak dapat tidak daripada menghasilkan ilmu di dalam pekerjaan ibadah, pekerjaan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelum daripada masuk kepada bicara berkaitan dengan hukum dan sakatan ilmu ni, Ghazali sudah menyusun antara ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Yang mana Ghazali memulai pembicaraan berkaitan dengan wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Kemudian ilmu yang pertama-tama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang pertama-tama. Ma'rifatullah, makrifah hak fardu ain ke atas kita. Hak makrifah khassah, makrifah aulia itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu permulaan agama. Untuk permulaan agamanya mengenal Allah, mengenal Rasul, itu permulaan agama. Kalau kaedah sifat 20 mengenal dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Tu. Kalau ikut kaedah sifat 20. Mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Sifat Allah, sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Ini hak kaedah sifat 20 yang disusun oleh ulama-ulama mutabar untuk memudahkan kita menyusun asas permulaan agama. Mengenal Allah, mengenal Rasul dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan hukum bagi
sifat Allah, sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, aqaidul iman yang 50. Simpulan-simpulan iman yang 50. Yang mana 50 aqaidul iman ni kena tafsil, kena perhalusi, kena perinci, kena detail. Termasuk sifat 20 tu lah. Sebahagian daripada aqaidul iman yang 50. Kena halusi, kena detail satu. Bukan hafal, bukan. Hafal, kemudian zikir-zikir, sifat 20 tu masuk dalam hati. Tu bukan jalanan dia. Sifat 20 bukan hafal. Sifat 20 ni tafsil dalam kitab. Kena perhalusi, kena detail, kena halusi hak 20 sifat. Sifat wujud kena halusi, sifat kidam kena halusi. Terutama sekali mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kena halusi molek. Berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis itu. Lepas tu nak kena halusi pula wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Sebaliknya, apakah dia mensyirikkan Allah pada perbuatan? Hak tu kena halusi. Kejak wahdaniyah pada perbuatan, hanya Allah yang perbuat segala-gala. Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Kena halusi molek sifat kudrah. Allah perbuat segala-gala, Allah yang bersifat kudrah. Sebagaimana kehendak ketentuan Allah pada azal, sifat iradah. Kena halusi pula sifat iradah. Allah kehendak, Allah tentukan, sebagaimana Allah mengetahui. Kena pahalusi pula sifat ilmu. Ini bukan hafal. Aqaidul iman yang 50, hak permulaan. Pergilah pula kepada bicara malaikah, bicara kitab, bicara hari kesudahan. Untuk mengesahkan ke-6 rukun iman. Itu hak fardu ain ilmu tauhid akan bicara nanti. Yang mana terkadang engkau berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah kamu jadi debu yang bertaburan, sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita amin hasyim. Disusun dah. Kena walah pergi kepada mengabdikan diri akan Allah, mengerjakan suruhan Allah, bersembahyang, berpuasa sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang tiang agama. Kita bersembahyang sebagaimana Nabi sembahyang. Sallu kama raaitumuni usolli, Nabi perintah. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu ketahui aku sembahyang. Bukan tunggu orang, bukan gamuk-gamuk, bukan rasa-rasa, bukan buat peseng-peseng sendiri. Hendaklah sembahyanglah oleh kamu sebagaimana kamu ketahui aku sembahyang. Itu kena balik dalam kitab-kitab fiqh bab sembahyang, hak sekurang-kurangnya fardu ain. Perhalusi bab taharah. Perhalusi bab taharah itu adalah syarat utama untuk sah sembahyang kita. Dan kitab fiqh Islami Adillah itu menyatakan bahawa taharah adalah ahammiyatun kabiratun fil Islam. Kepentingan yang sangat besar dalam agama. Sebab apa? Taharah lah penentuan sembahyang kita sah ataupun tidak. Yang mana sembahyang adalah tiang agama. Kena mengaji bab taharah molek. Ini ngaji bab semayang ni lah. Maksud sentuh dah sebelum ni. Bab taharah, bab semayang. Dan kitab ni. Seperti bersuci, dan semayang, dan puasa, dan yang lain daripada ni. Seperti taharah, mazali mulai. Hak terdahulu susunan bab ilmu tu. Yang mana terkadang engkau mengekalkan sesuatu ibadah bertahun-tahun dalam masa yang lama dalam keadaan taharahnya tidak betul, sembahyangnya tidak betul, yang mana taharah dan sembahyang keluar daripada berbetulan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak ketahui. Terkadang jahilnya bab taharah, tak tahu pun bab hukum hakam taharah, sembahyang pun tidak lengkap dengan syarat dia. Tapi sebut kata taharah, alah bab taharah payah apa? Inilah.
Kemudian lepas bicara bab taharah, bab semayang, tadi bicara berkaitan dengan ibadat batin. Nah, pergi kepada pembicaraan ilmu tasawuf. Hak di permulaan dalam akabah ilmu dah kita minhaj. Disusun dah tauhid, fiqh, tasawuf, sampai di jawapan Imam Ghazali hak berkaitan dengan apakah ilmu yang wajib fardu ain, apakah sakatan ilmu yang wajib fardu ain atas kita yang tak dapat tidak. Imam Ghazali pun susun juga dengan tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi dua persoalan yang ambil molek, kita pergi pada jawapan Imam Ghazali bagi kedua-dua persoalan. Soalan pertama, apakah ilmu yang tuntut akan ilmu fardu yang lazim, fardu yang mesti. Dan soalan yang kedua, apa hak dia, apa sukatan dia, apa dia punya kadar yang tak dapat tiada daripada menghasilkan dia dalam pekerjaan ibadah. Maka ketahui olehmu bahawasanya ilmu yang dituntut akan dia itu fardu jumlahnya 3. Pertama, ilmu tauhid. Kedua, ilmu sir, dikendaki dengan dia itu barang yang bergantung dengan hati dan perjalanannya. Dan ketiga, ilmu syariah. Itu jawapan bagi soalan yang pertama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.